Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sharifah Zarina dan ini Inspirasi TVS. Kita mulakan dengan laporan ini. Gigih pertahan perniagaan generasi rojak Bintangor. Sebut saja rojak sudah pasti terbayang keenakan rasanya. Beraneka buah-buahan segar seperti jambu, sengkuang dan nanas digunakan sebagai resepi utama dalam membuat rojak. Buah-buahan itu dicampur dan digaul sekali bersama kuah istimewa yang dicampur dengan kekacang. Manakan tidak rahsia keenakan rojak bergantung kepada kuahnya. Ini yang membuatkan rojak Bintangor berbeza dan mempunyai rasa yang tersendiri. Menurut pemilik gerai rojak Bintangor, Samsudin Man, resepi itu merupakan resepi keluarga yang dihasilkan oleh arwah bapanya sejak tahun 1970-an. Berkat kegigihan meneruskan legasi perniagaan keluarganya, Samsudin kini tidak menang tangan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Rojak yang diusahakannya itu bukan sahaja menjadi sebutan penduduk tempatan tetapi juga setiap pengunjung yang datang ke situ. Gerai nombor 3 miliknya yang terletak di Jalan Lintang Bintangor sentiasa menjadi tumpuan pelanggan. Malah, rojaknya pernah terjual sehingga 350 bungkus sehari ketika pesta keramaian berlangsung di daerah berkenaan. Kami pernah waktu pesta Bintangor lah, kami pernah berjual tapau sebanyak 350 sehari. Pernah juga kami dapat kesulitan lah. Berjual di kedai itu sehari hanya dapat 1 bungkus. Tapi kami kerana kita dah biasa berdagang, pengalaman banyak, dah ada cabaran, jadi kami kisahlah. Justru Samsudin bertekad untuk meneruskan perniagaannya itu dan memastikan rojak Bintangor tidak lenyap ditelan zaman. Kena kebanyakan yang nak rojak tu adanya rojak kucing, rojak dari, rojak tambi, rojak. Jadi kami terpaksa lah untuk mempertengahkan bandar Bintangor lah. Kurang orang kenal di sini bandar Bintangor. Ya, sebabnya kami beri rojak Bintangor. Kuih kelupis antara kuih tradisional yang tidak asing bagi rakyat Sarawak. Bahan yang diperlukan untuk menghasilkannya sudah semestinya beras pulut. Uniknya, beras pulut tersebut akan dibalut menggunakan daun nyirik. Kebiasaannya, ia hanya boleh didapati ketika musim perayaan, majlis keramaian dan sebagainya. Namun, atas usaha seorang usahawan tempatan, kuih kelupis sejuk beku mula diperkenalkan. Dan ini bermakna anda boleh menikmatinya pada bila-bila masa. Baiklah, untuk laporan lanjut, Nick Laren Romi ada butirannya. Kartini Sarkawi mula mendapat ilham untuk menghasilkan kuih kelupis sejuk beku ketika ingin memperkenalkan kuih tradisional ini kepada anak muda. Walaupun ia dihasilkan secara sejuk beku, keaslian kuih kelupis dikekalkan. Malah, bermula dari proses penyediaan sehingga proses memasak adalah mengikut kaedah tradisi yang teliti. Sometimes kita kalau makan kelupis hanya bila ada hari raya ke, pesta kaul ke, special event. Kalau saya dah pesta, saya dah apa, makanlah kita kelupis. Semua orang boleh makan. Orang di Semenanjung pun boleh makan. Orang Sarawak kita yang berada di Semenanjung pun boleh makan. Orang kita pun boleh makan pada bila-bila masa. Dan bilanya dimasak, tasnya pun rasa sama macam yang baru dipolah haria, you know. So ya sebenarnya, dan dalam masa yang sama kita ada to be inspired that kan kita selalu nak young generation janganlah makan roti paun, roti paun breakfast pagi, instead kita gunakanlah kelupis sebagai makanan breakfast pagi dan minum petang. Menurut Kartini, produk kelupis Rania ini turut diperkenalkan di pasaran antarabangsa seperti Brunei, Singapura, Indonesia dan China. Ia merupakan salah satu usaha untuk memperkenalkan produk tempatan ke luar negara. Banyak tempat dah dimbak kelupis pulut tu dengan chop made in Sarawak. So, ia sebenarnya lah
menjadikan produk yang made in Sarawak, exclusively made from Sarawak. Dan daun-daun yang kita gunakan adalah daun-daun yang kita perolehi daripada hutan Sarawak. So, ia adalah satu daripada cita-cita kita lah, meninggikan martabat makanan eksklusif produk Sarawak. Selain daripada Dabai, selain daripada produk-produk lain lah Sarawak. Produk Rania mempunyai beberapa cawangan di Sarawak, Sabah, Semenanjung dan Brunei. Selain kuih kelupis, antara produk makanan lain yang dihasilkan adalah seperti kari pap dan popia sejuk beku serta sambal. Niklaran Romi, TVS Miri. Sarawak amat sinonim sekali dengan kepelbagaian makanan tradisional yang cukup terkenal dengan keenakan dan keunikannya. Salah satu daripadanya ialah hidangan tradisi masyarakat Iban iaitu manuk pansuh yang diwarisi secara turun-temurun. Hidangan itu mendapat tempat di hati penduduk Johor, khususnya pelanggan Zainal's Cafe di Permasjaya Johor Bahru. Menurut pemiliknya, Muhammad Firdaus Abdullah, hidangan itu mendapat permintaan yang tinggi dan ada kalanya mereka terpaksa menolak beberapa pesanan. Firdaus Abdullah dibantu oleh 4 orang pekerja dan beroperasi dari jam 10 pagi hingga ke 10 malam. Sudah semestinya, manuk pansuh adalah hidangan utama di kedai tersebut. Ikuti laporan yang disediakan oleh Yahya Kiprawi. Hidangan manuk pansuh itu hanya dijual 2 kali seminggu iaitu hari Sabtu dan Ahad, manakala harga setiap hidangan antara RM25 hingga RM50 bergantung kepada saiz buluh. Biasanya untuk menghasilkan hidangan ini, ayam tua akan dijadikan sebagai pansuh kerana dikatakan lebih enak. Bagi mereka yang tidak pernah dan pertama kali merasai ayam pansuh ini, gabungan ayam kampung dan bahan-bahan seperti serai, halia, garam dan pucuk ubi kayu adalah yang paling enak. Berkongsi latar belakangnya, Muhammad Firdaus Abdullah yang berasal dari Belaga Sarawak berkata, sebelum menceburkan diri dalam bidang perniagaan, beliau pernah bekerja sebagai pemandu lori di Johor dan Singapura. Aku berlari Belaga, start kerja di Singapura, naik lori. Okey, dah kahwin tahun 2002. Aku start masuk Singapura 2 tahun, dah baru naik lori. Okey, alhamdulillah laban nak tuai aku tu ya pekerja lah. Pekerja ba Zainal Place, Mirbos lah nama dia tu. Dia kerja orangnya lama lah, tapi alhamdulillah dia dah beri kedai tu, beri tanggungjawab dengan aku. Minat mendalam terhadap bidang masakan mendorongnya berusaha untuk memulakan perniagaannya sendiri. Dia pansuh tu laban aku sebab kami bab PDM, bab Persatuan Dayak Muslim, bab pejabat agama. Kita bisi event, semua sama balak Iban semua. Ya idea bisi pansuh, tapi kita ngagak idea tu okey. Kaban ko Dennis tadi pun ada okey. Kita cuba wawarkan, cuba try buka. Namun ia bukan alasan untuk melemahkan semangatnya. Rata-rata pelanggan yang ditemui berpuas hati dengan masakan yang dijual. Oh, ini pertama kali saya merasa pansuh. Rasanya memang lain daripada yang lain dengan dia punya rempah dia memang sedap. Dia tak sama dengan rempah yang ada dekat Semenanjung ni lah. Memang tersangat sedap. Okey, saya orang sebelah utara lah. Jadi saya pertama kali merasakan ni lah makanan dari Sarawak ni, makanan adat lah, tradisi lah, pansun yang dimasak dalam buluh. Memang best, memang power, memang marvelous. Bagi perancangan masa depan, Muhammad Firdaus Abdullah ingin membuka lebih banyak cawangan di sekitar Johor. Di sini kita bertemu bersama jiwa bersatu, berjanji penuh setia. Inilah harapan kita dalam kita mempertingkatkan budaya bangsa kita di Sarawak, khususnya kita di Johor. Yahya Kiprawi, TVS Johor. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Inspirasi TVS hari ini. Jangan lupa untuk sekali lagi bersama dengan saya esok. Saya Sharifah Zarina. Assalamualaikum dan jumpa lagi.